Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita pergi kepada chapter 4, time value of money ataupun mathematics of finance. Ya. Kenapa chapter ni dipanggil juga sebagai mathematics of finance? Because calculation dalam chapter ni banyak kepada calculation berbentuk mathematics, ya. Jadi untuk memahami formula tu, ya, nanti saya akan buatkan tutorial macam mana nak baca formula tersebut, ya. Okey, dalam chapter ni apa yang student perlu perolehi adalah yang pertama, kena faham konsep time value of money, ya. Selain daripada tu, future value, ya, merujuk kepada nilai masa hadapan. Present value merujuk kepada nilai masa kini. Lepas tu macam mana nak mengira untuk single cash flow amount, ya. Chapter ni ada banyak pengiraan di mana dia merujuk kepada nak kira future value and present value lah, bergantung kepada macam mana cash flow, pengaliran wang tu. Adakah dia single cash flow ke ataupun payment every year or every month ataupun mixed cash flow. Ya, kemudian keduanya adalah understand the effect of compounding interest. Ya, kita akan memahami apa dia compounding interest ni. Yang ketiga, find the future value and present value of ordinary annuity and annuity due. Ya. Annuity ni adalah pembayaran berkala. Maksudnya setiap period, sama ada setiap bulan ataupun setiap tahun, ya, pembayaran yang sama perlu dibuat. Perbezaan ordinary annuity dengan annuity due nanti kita akan sentuh kemudian. Seterusnya, pelajar perlu boleh calculate future value dan present value of a mixed stream of cash flow, ya. Dan yang ini kita akan gunakan lagi dalam chapter yang terakhir, ya, chapter capital budgeting. Dan terakhir sekali adalah describe the procedures involved in loan amortization. Macam mana nak buat loan amortization, ya. Okey, kita pergi kepada chapter outline. Ini adalah perkara-perkara yang kita akan belajar throughout the chapter, tapi untuk hari ini kita akan belajar sehingga 4.2 saja, ya. Minggu depan baru kita sambung sehingga 4.6. Okey, mula-mula sekali kita kena tahu apakah peranan time value of money ni dalam keuangan, ya. Okey, perkara yang penting sekali untuk kita tahu adalah apa dia definisi time value of money. Di mana time value of money merujuk kepada dolar hari ini bernilai lebih daripada dolar pada masa hadapan. Maksudnya apa? Duit yang kita pegang pada hari ini, nilai dia lebih besar berbanding nilai dia pada masa hadapan. Sebagai contoh, RM10 yang awak pegang hari ini akan bernilai lebih banyak berbanding 10 tahun akan datang. Kita cuba bandingkan kalau kita pergi ke kedai supermarket, ya, dengan duit RM10 pada masa lalu. Ya, katakanlah 5 tahun yang lepas kita pergi supermarket bawa RM10, ya, berbanding dengan pada hari ini kita bawa RM10, berapa banyak barang yang kita boleh perolehi. Maksudnya kenapa nilai duit tu dia berbeza apabila bergeraknya masa? Kerana inflation dan juga interest yang boleh didapati daripada wang tersebut dan juga opportunity cost, ya. Kecuali kalau duit yang kita ada sekarang kita laburkan dan mendapat pulangan. Jadi duit itu dia akan nilainya akan lebih banyak berbanding dengan hari ini, ya. Okey, kemudian apakah pula kegunaan time value of money ni dalam keuangan?
Sebagai finance manager, of course dia perlu membandingkan antara duit masuk dan duit keluar yang berlaku pada masa yang berbeza. Pada hari ini berbanding dengan pada masa depan. Kerana dia nak membuat pelaburan untuk perniagaan, dia kena fikirkan berapakah nilai yang dia akan terima pada hari ini berbanding pada masa hadapan, ataupun jika dia membuat pelaburan pada hari ini, berapakah pelaburannya tu akan memberi pulangan kepada dia pada masa hadapan. Okey. Time value of money ni bukan hanya penting kepada finance manager saja. Kita secara individual juga memerlukan pengetahuan dalam time value of money kerana ia boleh digunakan untuk pelaburan dan juga pinjaman duit. Sebagai contoh, kalau misalnya kata student dah lepas belajar, ya, dah bekerja dan nak beli kereta, ya, pinjaman kereta itu akan menggunakan konsep time value of money. Okey, apa yang penting dalam chapter ini adalah pemahaman tentang future value, ya, future value dan juga present value. Seperti namanya, future value merujuk kepada nilai masa hadapan, manakala present value adalah nilai dia hari ini pada masa kosong. Ya, contoh future value adalah how much 1,000 today worth in the future. Jadi kita nak cari nilai dia in the future. Manakala present value pula adalah how much should I save today? Ya, berapakah nilai dia hari ini untuk memperolehi RM10,000 pada masa hadapan. Ya. Untuk memahami lebih jelas tentang konsep future value dan present value, penggunaan timeline ini memberi kita satu pemahaman yang lebih jelas dalam bentuk timeline lah, ya. Timeline ni adalah horizontal line where time zero, ya, time zero present value appears at the leftmost end, yang mula-mula sekali, dan future periods are marked from the left to right. Ya, sebelah kanan bermula dari sebelah kanan dan seterusnya itu merujuk kepada future value. Jadi ini adalah contoh timeline, ya, di mana timeline pada masa kosong di sini, ya, ini adalah nilai present value, nilai kini, dan dia bermula daripada tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga dan seterusnya. Ini adalah future value, ya. Okey, untuk memudahkan kita nak macam mana nak calculate atau nak memahami formula dalam chapter ni, kita melihat daripada perbezaan bentuk pattern cash flow. Ya, cash flow dia ada 3 basic pattern. Yang pertamanya adalah single amount. Di mana single amount ni a lump sum amount lah, satu amount saja. Contohnya how much 1,000 investment today worth in 5 years. Ya, kalau awak simpan 1,000 hari ini, 5 tahun akan datang berapa 1,000 ni akan jadi. Ataupun how much should we have today to generate 5,000 in 10 years investment. Yang mula-mula ni adalah future value. Ya, berapa in 5 years time. Soalan yang kedua pula merujuk kepada present value untuk single amount. Bentuk yang kedua adalah annuity. Annuity ini adalah periodic stream of cash flow. Maksudnya nilai yang sama pada waktu masa yang banyak kali. Ya, fixed payment each. Ya, nilai yang sama. Maksudnya pembayaran lah, sama ada kita masukkan dalam tabung haji setiap bulan amount yang sama. Masuk 200 bulan Januari, 200 bulan Februari sehinggalah beberapa tahun. Itu dipanggil annuity. Ataupun bayaran untuk pinjaman kereta. Setiap bulan kita kena bayar katakanlah RM1,000. Ya, itu juga adalah annuity. Yang ketiga adalah mixed stream, di mana cash flow itu adalah
it's not an annuity, maksudnya dia tidak equal. Ya, sebagai contoh mungkin syarikat ya nak beli kilang untuk besarkan lagi perniagaan dia. Kemudian pulangan daripada kilang itu pada tahun pertama mungkin dia mendapat 10,000. Kemudian tahun kedua dia dapat 20,000. Tahun ketiga dia dapat 15,000. Dan setiap pulangan itu jumlah dia berbeza-beza setiap tahun. Ini dipanggil mixed stream. Seterusnya, kita pergi kepada jenis cash flow yang pertama, iaitu single amount. Ya, kita ada future value dan juga present value. Okey, kita pergi kepada future value dahulu. Future value ini adalah value on some future date of money that you invest today. Ya. Terms principle ini bermaksud adalah original amount of money placed into investment. Berapa duit yang kita mula-mula letakkan pada awal. Ya, pada awal. Simple interest. Simple interest ni interest earn only on principal amount. Ya, dia tidak accumulate. Maksudnya dia tidak bertambah berdasarkan kepada interest yang dia perolehi. Manakala compound interest pula adalah interest paid on investment original principal. Sama macam atas tadi, original principal. And on interest that has accumulated ni and on interest that has accumulated over previous period, which means dia bukan hanya dapat interest berdasarkan kepada principal, amount principal, dia juga dapat interest on interest. Ya, jadi apabila compound interest ni dia mempercepatkan lagi generation of money tu. Ya. Okey, kalau kita tengok kepada graf ni, start saving in your 20s, ini bermaksudkan ini adalah tahun ya. Tahun ke berapa? Awak umur 25 tahun start saving, ataupun umur 30 tahun, ataupun umur 40 tahun. Dan ini adalah berapa jumlah yang akan diterima pada masa hadapan. Kalau kita tengok apabila melabur pada tahun 25, pulangan pelaburan itu lebih tinggi berbanding apabila menabung pada later years. Ya, ini menunjukkan bahawa time value of money, apabila masa tu dia bergerak lebih lama, ya, pelaburan yang kita letakkan pada awal ini, oleh kerana dia mendatangkan pulangan, dia akan menghasilkan lebih banyak nilai pada masa hadapan. Okey, seterusnya simple interest. Ya, macam mana kita nak kira simple interest? Ingat, simple interest adalah interest yang dia charge hanya pada principal sahaja. Jadi apabila hanya principal sahaja, ya, future value simple interest sama dengan future value ni. Future value pada masa hadapan and period bila sama dengan present value pada masa kosong nilai kini campur dengan present value kali dengan I adalah interest, dan N adalah period. Ya. Berapa lama simpanan itu ataupun cash flow itu disimpan. Ya. Okey. Contoh. Ya, assume that awak deposit RM1,000 dan ini adalah PV lah. PV pada masa kosong. In an account earning 7% interest. 7% interest, 7% is I. For 2 years. 2 years ini adalah N. Ya. Sorry. 2 years adalah
What is the accumulated interest at the end of second year and what is the future value of the deposit? The accumulated interest adalah yang ini. Okay. Dan what is the future value of the deposit is yang inilah. Yang ini. Jadi kita masukkan dalam formula PV kosong adalah 1000 nilai kini. Campur dengan 1000 kali 7%. Ya. Remember this is 7%, not only 7 ya. 7% apabila kita convert kepada nombor dia akan jadi 0.07. Jadi majority student dia akan buat silly mistake kat sini. Ya. Convert dulu 7% ni kepada nombor bulat nombor asas lah, bukan dalam percentage. Kali dengan n 2 years. Ya. Darabkan yang ni dulu, campur dapatlah 1140. Bermaksud 1140 ini adalah nilai pada tahun yang kedua apabila awak simpan dapat 7%. Jadi nilai accumulated interest yang dapat adalah nilai ini, RM140. Okey. Jadi ini simple interest, seperti mana namanya simple, ya. Kalau kita tengok table 1 ni, comparison of simple interest and compound interest, kita boleh tengok bahawa compound interest ni boleh generate lebih banyak pulangan, ya, berbanding dengan simple interest. Dia ada dua lah. Kalau misalnya kita melabur, dia akan mendatangkan pulangan. Kalau misalnya kita meminjam, maksudnya kita akan bayar interest lebih. Itu kesan daripada compound interest. Ya. Kita tengok kalau simple interest, tahun pertama ini adalah investment. Ya. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga sehingga tahun ke-10 dengan simple interest, ya, pulangan adalah future value adalah 1,500. Tetapi dengan compound interest, sebab dia charge interest on principal as well as the interest that it gets, ya, dia kenapa jadi lain pada tahun yang kedua? Kerana interest tu dia bukan hanya charge kepada 1,000 kat sini, dia juga charge kepada RM50 di sini, ya, interest yang dia terima kat sini. Kemudian pada tahun yang kat sini, dia akan charge interest on this one juga. Sebab tu dia punya akan nilai dia akan menjadi lebih berganda, ya. Kalau kita bandingkan antara simple interest dengan compounding interest, ya, nilai compounding interest ni jauh lebih banyak. Okay. Kemudian kita pergi kepada present value of single amount. Present value is value in today's dollar of some future cash flow. Kita tahu future cash flow berapa, kita nak cari berapa nilai kini yang perlu kita simpan ataupun berapa nilai kini yang kita perlu pinjam. The amount that need to invest today to get certain amount in the future. Sebagai contoh, macam contoh saya bagi tadi, company nak bina kilang in the future that generate cash inflow. So the company must decide whether the future inflow are worth the cost of building a plant. Ya, jadi dia boleh bandingkan lah kos untuk bina kilang tu berbanding dengan pulangan yang dia akan terima pada masa hadapan tu, adakah berbaloi ataupun tak. Ya. Okey, dalam chapter ni untuk kita nak mengira future value dan present value, selain kita mengira dengan menggunakan formula, kita juga ada option untuk mengira dua cara lagi, iaitu dengan interest factor table dan juga financial calculator. Ya, untuk mengira financial calculator, awak boleh rujuk dalam buku teks. Ya, dia ada tunjukkan contoh macam mana nak kira dengan financial calculator. Ada student yang ada financial calculator, boleh rujuk buku teks macam mana cara nak calculate guna calculator. Okey, untuk gunakan interest factor table, ya, awak perlu memilih the correct table. Sebab interest factor table ni ada 4. Dia terdiri daripada future value interest factor yang pertama. Yang kedua adalah future value
future value annuity interest factor, ini untuk annuity. Yang ketiga, present value interest factor, dan yang keempat adalah present value annuity interest factor. Ya, kena pilih table yang betul. Kemudian, how to read table. Macam mana cara nak membaca table dengan betul? Yang ini saya akan buat tutorial asing. Ya. Okey. Kita pergi kepada macam mana nak mengira single amount, future value dan present value. Dan ini adalah dua formula untuk future value single amount. Ini formula tak pakai table dan ini formula menggunakan table. Ya. Okey. Bagi pelajar-pelajar yang dia dah biasa dengan matematik atau matematik tambahan, dia boleh faham penggunaan huruf kecil ya di depan sini. Dia ada perbezaan huruf kecil yang digunakan di bawah dengan huruf kecil yang digunakan di atas. Kalau huruf kecil yang digunakan di atas macam ni, dia merujuk kepada punca kuasa. Ya, punca kuasa N. Huruf kecil yang diletakkan di bawah ini merujuk kepada satu-satu masa, bergantung kepada apa alfabet ni merujuk. Kalau misalnya N adalah period. Yang ini kosong menunjukkan pada masa kosong. Okey. Kita pergi kepada contoh future value single amount. Azrul has decided to place 500 ringgit which he received as a birthday gift in a saving account paying 4% interest. How much will accrue to Azrul account in 6 years time? Jadi kalau 6 years time, ini adalah future value. Ya, future value pada masa tahun yang ke-6. Ya, N, 6. Ya, kalau ini adalah future value, merujuk 500 ini merujuk kepada present value pada masa kini, iaitu pada masa kosong. Ya, pada masa kosong 500. Dan 4% ini adalah interest. Ya. Jadi kita tahu PV pada masa kosong adalah 500. Ni R ataupun I. Dalam buku teks diguna R. Ya. Tapi dalam contoh kita guna I. I interest sama dengan 4%. N period sama dengan 6 years. Dan find future value. Okey, kita gunakan formula dulu. Guna formula yang ni. Future value N ni adalah 6. Ya. PV nilai kini adalah 500. Ya. Kali dengan tanda ini bila dia duduk dekat, dia melambangkan darab. Ya, darab kat sini. Ini matematik. 1 campur interest 4%. Ya. Kuasa N. N adalah 6. Ya. Jadi bila kita selesaikan, kita dah campur ni dulu. Yang ini 1 campur 0.04. Lepas tu punca kuasa 6. Ya, awak boleh buat pakai kalkulator. Ataupun handphone calculator pun boleh buat juga. Ya. 1 campur 1.04 kuasa 6 dapat 1.2653. Darab dengan 500, dapatlah future value-nya adalah 632.66. Maksud dia apa? Selepas 6 tahun, dengan 4% interest, duit 500 yang disimpan tadi akan menjadi RM632.66. Ya. Okey. Kalau kita guna cara yang lebih mudah, ya, kita gunakan interest factor table dan formula ini.
Ya, future value N6 sama dengan present value pada masa kosong 500 kali dengan yang ini kita ambil dalam table di mana future value interest factor ya, pada interest 4% dan masa 6 tahun. Ya. Macam mana nak baca kat table nanti saya buat tutorial yang lain. Apabila kita pergi table, kita akan dapat value ini. Ya. 1.2653. Value dia sama dengan apabila kita calculate dekat calculator. Cuma mungkin ada beberapa titik perpuluhan tu dia lain sikit. Ya. Okay, bila kita darab, kita dapat jawapan yang ini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada contoh present value single amount ya. Ini formula dia ya. Julia wants to know how large a deposit to make so that the money will grow to 10,000 ringgit in 5 years at a discount rate of 10%. Jadi ini adalah future value pada masa bila? Pada masa N 5 tahun. N 5 tahun, discount rate 10%. Jadi cara yang pertama using formula PV sama dengan future value pada masa tahun yang ke-6. Pada tahun yang ke-5. Ya, pada tahun yang ke-5. 1 campur I 10%. Ya, 10%. Kuasa 5. Dan bila kita selesaikan 10,000, yang ini 1 campur 10%. Maksudnya 1.1 kuasa 5 dapat 1.6105. 10,000 bahagi ini kita dapat 6209.25. Kalau kita guna cara yang kedua, guna interest factor table, ya, future value sama dengan present value kali dengan yang ini kita cari kat table. Table mana kita nak pergi? Kita pergi dekat table PVIF. Kita cari interest 10% dan N sama dengan 5 tahun. N5 lah. Dia tak tulis tahun kat situ. Dia tulis N5. Awak akan dapat nombor ni. Bila darab, dapat value ni. Jadi perbezaan dia dekat sini je lah. Ya, macam guna calculator dia ada titik perpuluhan. Yang ni dia tak ada titik perpuluhan macam tu. Okey. Okey, seterusnya adalah compounding interest semi-annually or quarterly. Tapi saya nak sentuh ni, saya buat 2 video supaya dia lebih short. Ya.